Itu aja suara ni. Sifat yang satu je. Dah set dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh warga kerja Menuju Baru, semua kita mulakan baca Al-Quran pada pagi ini. Bila kita bersama-sama menghayati bacaan selawat Nariyah dan bacaan Asma'ul Husna yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad bin Sulaiman. Majlis dipersilakan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-ghurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqda bihi al-hawaiju wa tunalu bihi al-raghaibu wa husnul hawatimi wa yustasqa al-ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul qudus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar
الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيش المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر تواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الوحي المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباقي الوارث رشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berhormat Datuk Haji Adib Azhari Daud, kepada Majlis Penerai Johor Bahru, Berbahagia Tuan Haji Miswandi Yunus, Setiausaha Majlis Penerai Johor Bahru, Dihormati Tuan Setiausaha Ketua Jabatan, yang dihormati Tuan Ismail Ali, seterusnya kepada sekalian warga Penerai Johor Bahru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakat ini dapat kita bersama-sama hadir di dalam majlis program Memerdeka Al-Quran serta ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan sebentar lagi. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca Al-Quran Al-Karim, semoga Allah akan merahmati kita dan Allah akan memberikan perlindungan kepada kita, dijauhkan daripada segala wabak penyakit yang tidak diingini. Semoga organisasi Penerai Johor Bahru akan sentiasa berada dalam rahmat taufik ayat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita akan mulakan bacaan Al-Quran, iaitu dengan membaca surah Al-Insyiqaq mulai ayat yang pertama. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani apabila langit terbelah serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia akan patuh. Wa izal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat Wa idhal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan apabila bumi diratakan serta mengeluarkan apa sahaja yang ada di dalamnya, dan ianya menjadi kosong. wa azinat li rabbiha wa huqqat Wa aghinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Maka pada saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui akan apa yang telah dilakukannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadha. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau sentiasa akan berpenat lelah menjalankan keadaan hidupmu dengan sedaya upaya hinggalah semasa engkau kembali kepada Tuhanmu. Kemudian engkau tetap menemui balasan apa yang engkau telah usahakan itu akan tercatat semuanya itu. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. fasawfa yuhasabu hisaban yasira Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan dihisap dengan cara yang mudah dan ringan, dan ia akan pergi kepada keluarganya yang beriman dengan sukacita. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa
maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya, dan ia akan menderita akan bakaran neraka yang marak menjulang. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Sebenarnya ia semasa di dunia dahulu bersukaria dalam kalangan keluarganya yang juga kufur ingkar. Innahu zanna an lan yahur. Innahu zanna an lan yahur. Sesungguhnya ia menyangka bahawa ia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sangkaannya itu tidak betul. Bahkan ia tetap kembali. Sesungguhnya Tuhannya sentiasa melihat dan mengetahui keadaannya. Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqqa. Fala uqsimu bisyafaqi wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqqa. Maka aku bersumpah demi mega dan makan malam serta segala yang dihimpunkannya itu, dan bulan apabila penuh cahayanya menjadi bulan purnama. La tarkabunna tabaqan an tabaq. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaan atau sebaliknya. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Maka apakah alasan bagi mereka bersikap tidak mahu beriman? Wa iza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apakah pula alasannya apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tidak mahu taat dan sujud? Balil ladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un. Balil ladzina kafaru yukadzibuna wallahu a'lamu bima yu'un. Fabashshirhum bi'adzabin
ada satu alasan pun. Bahkan orang-orang yang kafir semata-mata mendustakannya, sedang Allah mengetahui akan apa yang mereka rahasiakan dalam hati. Maka kabarkan kepada mereka dengan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Illal ladzina amanu wa amilus solihat Lahum ajrun ghairu mamnun. lahum ajrun ghairu mamnun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka beroleh pahala balasan yang tidak putus-putus. Maha benar Allah yang Maha Agung. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berada pada surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq bermakna pecah ataupun terbelah. Surah ini terletak pada juzuk yang ke-30 dan mempunyai 25 ayat. Ayat ini termasuk di kalangan ayat-ayat yang menceritakan bagaimana berlakunya kiamat. Apabila membaca surah-surah dan ayat-ayat yang menceritakan tentang kiamat, orang-orang dahulu as-salafus salih dia dapat membayangkan bagaimana situasi dan keadaan yang hendak disampaikan oleh Allah. Sehingga kadang-kadang apabila mereka membaca ayat-ayat seperti ini, mereka jatuh tumbang, pingsan kerana gerung akan suasana berlakunya hari kiamat itu. Cuba bayangkan, Allah bagi tahu izas samaun syaqqat, apabila langit pecah, apabila langit terbelah. Rupa-rupanya di atas kita ini terdapat 7 lapis langit. Yang hairannya, kita nak buat bangunan baru MBJP ini pun beberapa tingkat. Cuba tengok tiang dia besar mana. Berapa banyak tiang yang dibina oleh arkitek, yang desain oleh arkitek, yang dibina oleh engineer dan sebagainya, kontraktor, untuk meneguhkan binaan sebesar ini. Tapi Allah tunjukkan kepada kita, aku bina langit 7 lapis. Kamu jumpa kat mana tiang dia? Kamu ada nampak tiangnya?
Allah Subhanahu wa taala mampu membina langit sebesar itu tanpa tiang. Dan dia mempunyai pintu masuk. Pada malam Isra dan Mi'raj, apabila sampai di langit yang pertama, malaikat Jibril meminta izin daripada malaikat yang menjaga bukit. Lalu malaikat menjaga bukit tanya, siapa kamu? Malaikat Jibril, siapa bersama dengan kamu? Muhammad. Adakah dia telah pun diutuskan? Jawabnya ya. Baru buka pintu. Buka pintu, 70,000 malaikat bersaf-saf menyambut kedatangan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Sampai di langit yang kedua, soalan yang sama. Siapa kamu? Malaikat Jibril. Siapa bersama dengan kamu? Muhammad. Adakah dia telah pun diutuskan? Ya. Baru dibuka pintu. Langit yang ketiga, langit yang keempat, langit yang kelima, langit yang keenam, sampai langit yang ketujuh. Soalan yang sama. Sebab apa? SOP-nya telah pun ditetapkan, mesti tanya dahulu sebelum buka pintu. Walaupun yang datang itu ialah ketua malaikat, iaitulah malaikat Jibril. Sekalipun yang datang itu ialah Muhammad Sayyidil Mursalin, penghulu Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Inilah standard ISO di dalam Islam. Kita dah suruh juga pengawal membuat SOP ataupun ISO yang sama. Tapi apabila kereta ustaz datang, dia tanya, dia tahan minta IC, buka bonet. Ni dekat kilang ni, nak keluar pun buka bonet. Tapi apabila kereta Mercedes mata bulat, mata belalang datang, cermin gelap, dia main tabik begitu saja, tak minta IC, tak buka bonet. Padahal kereta Mercedes mata belalang inilah bawa lagi barang kilang, seluduk barang kilang. Sebab apa? Tak ikut ISO yang telah ditetapkan. Malaikat, walaupun ketua malaikat, malaikat yang jaga langit. Siapa malaikat menjaga langit? Iaitulah malaikat As-Sahil. Tetap mengikut standard yang telah ditetapkan. Izas sama'un syaqqat, apabila langit terbelah, apabila langit pecah, sudah tentulah langit itu pecah dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya, dan sudah semestinya ia patuh. Makhluk-makhluk lain patuh kepada perintah Allah. Coba kita tengok dalam surah Yasin. Allah cerita apa? Wasyamsu tajri limustaqarril laha, zalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Wasyamsu, dan matahari beredar mengikut paksi edaran yang telah ditentukan oleh Allah. Yang demikian itu adalah ketentuan daripada Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wal qamar, dan bulan, qaddarnahu manazil, kami tentukan peringkat dia keluar. Mula-mula seperti bulan sabit merah yang kecil, makin lama membesar. 14 dan 15 hari bulan menjadi purnama, hatta adakal urjunil qadim,
kemudian dia kembali semula menjadi kecil sebagaimana ia bermula. Oleh kerana matahari dan bulan tidak pernah lari daripada paksi edaran yang telah ditentukan oleh Allah, maka jabat agama senang nak tentukan bila masuknya waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Dah boleh set setahun, boleh keluar. Walaupun bulan Ramadan, bulan 4, bulan 5 nanti, sekarang kalau nak keluar jadual Johor Bahru, masuk waktu berbuka pukul berapa, waktu sahur pukul berapa, waktu imsak pukul berapa, dah boleh keluar. Sebab apa? Sebab matahari dan bulan tidak pernah lari daripada paksi edaran yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi ni manusia. Hari ni okey, ikut panjkat, kerja bersungguh-sungguh, balik pula panjkat, okey. Tapi ada juga hari-hari dia datang panjkat dia pun keluar. Dia tak kerja pun. Dia dah pergi ngeteh kedai kopi. Tengah hari pergi makan nasi arak dan sebagainya. Panjkat, tapi tidak melaksanakan kerja. Tapi ini bukan MDJP Johor Bahru. Dekat pulau Papua New Guinea. Jauh. Wa izal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan. Cuba bayangkan, kita sekali-sekala Allah bagi rezeki lebih. Bila pintu sempadan telah dibuka, pergi ke Mekah dahulu, tunaikan kewajipan dahulu, lepas tu pergi berjalan di atas muka bumi, pergi ke Balkan, pergi ke Turki, pergi ke Jordan, pergi ke Baitul Maqdis. Kita akan dapat melihat bagaimana gunung-gunung. Kalau pergi ke Mesir, Bukit Tur Sina itu, orang Mesir, kalau ustaz cerita kepada mereka, di negeri kami, di negara kami, bukit itu penuh dengan pokok, dia macam hairan sedikit. Sebab apa? Gunung di tempat dia ialah batu keras, batu granit dan sebagainya. Batu yang buat jalan raya tu, itu bukit-bukit yang begitu keras. Di dalamnya berlian, di dalamnya permata. Tapi bukit-bukit seperti ini Allah SWT ratakan dia. Ingat tak kisah Nabi Musa ketika dia minta untuk nak tengok Allah? Qala rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, aku nak tengok kamu. Lalu Allah bagi tahu, qala lan tarani. Wahai Musa, kamu selama-lamanya tidak dapat melihat aku. Walakin inzur ilal jabali, akan tetapi cuba kamu tengok kepada bukit itu, Bukit Tur Sina itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu tengok bukit itu tidak berlaku apa-apa selepas daripada ini, selepas daripada itu, kamu boleh tengok aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali, apabila Allah menjelma kepada bukit, ja'alahu dakka, tiba-tiba bukit menjadi ganak rata. Fakharra Musa sa'iqa, Nabi Musa pun jatuh pingsan tengok ratanya bukit itu. Cuba bayangkan, Allah bagi tahu kepada kita, wa izal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, seluruh bukit bukau, gunung ganang menjadi ganak, tinggal muka bumi ini diratakan oleh Allah. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan seluruh isi perut
dikeluarkan seolah-olah seperti berlakunya seperti berlakunya gunung berapi memuntahkan apa yang ada di dalam perut bumi, sehingga perut bumi menjadi kosong serta mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Semua itu kerana patuh dan taat kepada perintah Allah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, serta mematuhi perintah Tuhannya dan sudah semestinya ia patuh. Maka saat itu tiap-tiap seorang akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Maksudnya bermulalah kiamat, bermulalah hisab. Patutlah Sayyidina Umar pesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbang di hadapan Allah. Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi faedah oleh harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang salim, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah panggil, ya ayyuhal insan, wahai manusia. Al-insan maknanya pelupa. Manusia digelar sebagai pelupa sebab seringkali manusia lupa akan peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhal insan, wahai manusia yang bersifat pelupa, kamu jangan lupa. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu akan sentiasa berada dalam keadaan penat dan lelah di dalam kehidupan kamu. Kamu bekerja, kamu mencari rezeki di dalam kehidupan kamu seumur hidup kamu. Kamu berada dalam keadaan penat, berada dalam keadaan lelah. Sehinggalah engkau kembali kepada Tuhanmu. Mati baru rehat. Rehat dalam arti kata kepenatan dunia. Tetapi selepas daripada itu adalah penentuan sama ada kehidupan kita berada dalam keadaan baik ataupun berada dalam keadaan sebaliknya di alam barzakh. Sedangkan kehidupan di alam barzakh jauh lebih panjang daripada kehidupan di atas muka bumi. Apa bukti Ustaz? Buktinya sekarang kita sambut tahun 1442 Hijrah. Sayyidina Umar menentukan tarikh awal hijrah, iaitulah pada tahun sampainya Rasulullah ke Madinah ataupun tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Rasulullah duduk di Madinah sebelum wafat selama 10 tahun, bermakna kena tolak 10 tahun. Sekarang 1442 Hijrah, tolak 10 tahun, bermakna 1432 Hijrah, 32 tahun Rasulullah telah pun wafat. Umur di atas muka bumi hanyalah 63 tahun 4 hari. Duduk di alam barzakh, di dalam kubur 1432 tahun. Mana lebih lama? Duduk di dalam kubur di alam barzakh jauh lebih lama daripada kehidupan dunia. Yang pelik bin ajaibnya, manusia bermati-matian untuk menyediakan persiapan kehidupannya yang singkat di dunia ini, sedangkan manusia tidak bermati-matian untuk menyediakan kehidupannya yang kekal abadi, yang lebih lama di alam barzakh dan juga di hari akhirat nanti. Jadi Allah bagi peringatan, wahai manusia yang pelupa,
Kamu kena ingat, kamu ni asyik berpenak lelah sepanjang hidup kamu di atas muka bumi untuk mencari rezeki, sehingga akhirnya engkau bertemu ataupun kembali. Famulaki maknanya kamu bertemu dengan Tuhan kamu. Bertemu di sini maksudnya kamu mati, kamu berada di alam barzakh, kamu dibangkit semula, kamu dihalau kepada mahsyar. Pada ketika itulah dilakukan hisab. Sebab itu ayat berikutnya menceritakan bagaimana keadaan hisab, keadaan perhitungan yang dilakukan oleh Allah. Allah kata apa? فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. Adapun orang yang menerima kitab amalannya melalui tangan kanan, yamin, kanan. Kiri ustaz, kiri, yasar. Jadi kalau kita bersama dengan driver Pak Arab dekat Mekah, kita sebut yamin, yamin, yamin. Dia pun masuk yamin, masuk kanan. Yasar, yasar. Dia pun masuk kiri. Kalau straight, ala tul. Ala tul maknanya straightnya. Pergi straight dia. Jadi yamin, kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Allah gambarkan pada hari hisab, lalu Allah SWT serahkan kitab amalan masing-masing. Adapun orang yang menerima kitabnya, kitab amalannya sebelah tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka hisabnya akan dilakukan dengan hisab yang sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala buat hisab kepada orang yang terima kitab sebelah tangan kanan dengan hisab yang mudah dan ringan, tak payah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali balik bertemu dengan keluarganya dalam keadaan gembira, dalam keadaan sukacita. Dalam ayat yang lain Allah cerita, wa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang yang terima kitab melalui sebelah tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia kata, nah, cuba kamu tengok keputusanku ini, cuba kamu tengok kitabku ini. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Adapun orang yang terima kitab amalannya melalui tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Lalu dia berkata, celaka sungguh, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab ini. Kalau kita buat gambaran, anak kita periksa SPM, kemudian dia pun pergi ambil keputusan SPM, tiba-tiba dapat 9A, balik ke rumah, Abah, cuba tengok keputusan iku ini, cuba tengok keputusan Alung ini, cuba tengok keputusan adik ini. Gembira tunjuk keputusan SPM-nya. Yang seorang lagi pergi tengok keputusan SPM, dapat SAP. Matematik, anak berudu pening. Tahu anak berudu pening 9. Bahasa Malaysia pun tak kredit juga, dapat 8. Balik muka monyok je, terus masuk dalam bilik.
Ada nak tunjuk kepada ayah, tak tunjuk. Tak gembira, dalam keadaan berduka cita. Baik tak keluar keputusan SPM ini. Jadi itu keputusan SPM yang belum lagi melibatkan hidup dan mati. Tapi di hari akhirat nanti melibatkan kamu terima sebelah kanan bermakna syurga, kamu terima sebelah kiri bermakna neraka. Melibatkan kehidupan kita selepas daripada itu. Itu yang menyebabkan orang yang terima kitab sebelah kiri ataupun terima kitab melalui belakang, mereka cukup bersedih dengan apa yang berlaku kepada dia di hari akhirat nanti. Allah sekarang bagi tahu kepada kita situasi yang berlaku pada hari hisab, supaya kita buat persiapan daripada sekarang. Kamu nak terima kitab sebelah kiri kah? Kamu nak terima kitab melalui belakang kah? Ataupun kamu nak terima kitab dalam keadaan diberi dengan penuh penghormatan daripada sebelah kanan? Ataupun satu lagi, Allah Subhanahu Wa Taala campur saja kitab dia, wa yalqahu mansura. Dia datang-datang tengok kitab amalan dia dalam keadaan tercapak dan terbuka. Apabila dia hampir saja dan dikatakan kepadanya, Iqra kitabak, bacalah kitab kamu, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu sendiri, kamu tengok pun kamu dah tahu keadaan dan keputusan kamu. Teringat kita apabila cikgu sekolah panggil untuk buku apa tu? Dipanggil buku penilaian. Sila duduk. Cikgu pun tunjuk je. Akak tengoklah keputusan anak akak. Tak payah saya explain, akak tengok pun dah tahu dah. Kita pun jeli tengok-tengok semua. Mereka semua dah tahu dah. Cikgu kata tak payah explain lah. Abang tengok, kakak tengok pun dah tahu dah macam mana keadaan anak akak. Jadi begitulah, Allah campur je kitab dia. Kamu tengok, kamu dah tahu apa kesudahan kamu. Jadi hari ini Allah cerita orang yang terima kitab sebelah tangan kanan dan orang yang terima kitab melalui belakang. Dalam ayat yang lain, sebelah kanan, sebelah kiri dan juga wara az-zahri, melalui belakang. Allah Subhanahu Wa Taala bagi penghinaan kepada mereka apabila kitabnya diberi melalui belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara az-zahri, sesiapa yang diberi kitab surat amalannya dengan tangan kiri dan daripada sebelah belakang, yakni daripada wara az-zahri, daripada belakang, fasawfa yad'u subura, maka ia akan meraung menyebut-nyebut akan kebinasaannya. Sudah celaka, sudah tentu aku akan binasa dan sebagainya. Dia dah tahu. Terima kitab melalui belakang saja, terima kitab melalui tangan kiri saja, ataupun dicampur, dah tahu kesudahannya macam mana. Sebab itu dia meraung-raung akan keputusannya. Patutlah Sayyidina Umar pesan sangat, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah. Jadi kita hisab macam mana? Bila kita sembahyang penuh, adakah yang lelaki umur 12 tahun dah mimpi, dah balik terus sembahyang penuh? Wanita adakah umur 9 tahun datang haid terus sembahyang penuh? Wanita adakah ketika berumur 9 tahun balik saja dah tutup aurat? Soalan-soalan inilah yang mengajak kita untuk muhasabah sebelum kita dihisab di hadapan Allah pada hari tersebut. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari yang tidak memberi faedah
oleh harta benda dan anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang salim, hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa yad'u subura, maka ia akan meraung menyebut-nyebut akan kebinasaannya. Wa yasla sa'ira, sudah pasti dia akan menderita bakaran neraka yang marak menjulang-julang. Innahu kana fi ahlihi masrura, sedangkan dia semasa hayat di dunia dahulu dalam keadaan gembira dengan bersama-sama dengan keluarganya yang juga kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lupa bahawa mereka akan dihitung dan dihisab selepas daripada kematiannya. Orang kafir, dia tidak beriman adanya hari kebangkitan semula. Dia tidak percaya adanya hisab. Dia tak percaya adanya syurga dan neraka. Yang dia tahu apa yang dia kerja, yang dia dapat harta benda untuk beli rumah besar, untuk beli kereta besar, untuk kehidupan dunia. Jadi sebab itu perancangan orang Islam, perancangan orang yang beriman jauh lebih panjang daripada perancangan orang yang tidak beriman. Sebab perancangan orang kafir hanya sampai mati je. Berbeza dengan kita, perancangan strategik yang kita nak buat ialah kehidupan selepas daripada kematian adalah persiapan yang lebih banyak daripada persiapan semasa hayat di dunia ini. Di dunia ini sekejap je, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, jangan-jangan 100 tahun. Tapi kehidupan akhirat, satu hari di hari akhirat sama dengan 1000 tahun panjangnya. Innahu zanna an lan yahur, sesungguhnya dia menyangka bahawa dia tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. Dia tidak percaya akan hisab. Dia tak percaya akan kehidupan semula selepas daripada kematian. Sedangkan Allah bagi tahu macam mana kisah Habibun Najjar dalam surah Yasin yang kita baca pada malam Jumaat. Apabila Habibun Najjar mengisytiharkan imannya, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku beriman kepada kamu wahai rasul-rasul, fasma'un, dengarlah wahai kaumku. Lalu apabila dia isytihar saja iman, kaum dia datang merempuh dia, lompat atas perut dia, pijak dia sehingga terburai isi perutnya. Kita kata kesian kepada Habibun Najjar. Kalau Habibun Najjar mati, Habibun Najjar. Tapi kalau kita baca ayat selepasnya, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya selepas saja dia mati, dipijak, dibunuh oleh kaumnya, qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya masuklah kamu ke dalam syurga. Apabila dia masuk ke dalam syurga, dia tengok nikmat-nikmat yang ada di dalam syurga, lalu dia pun bagi tahu, qala ya laita qaumi ya'lamun, alangkah baiknya jika sekiranya kaumku mengetahui. Mengetahui apa? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, dengan sebab mereka buat begitu kepadaku, lalu Allah bagi keampunan kepadaku dan dijadikan aku, dimasukkan aku di dalam syurga dan dimasukkan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Habibun Najjar
minta kepada Allah supaya disampaikan berita ini kepada kaumnya. Lalu Allah pun turunkan surah Yasin untuk menceritakan bahawa Habibun Najjar gembira hidup selepas daripada dibunuh oleh kaumnya, hidup di dalam gembira, hidup dalam keadaan nikmat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti ayat Al-Quran yang menceritakan adanya kehidupan selepas daripada kematian. Fala uqsimu bisyafaq, maka aku bersumpah demi awan mega, wal-laili wa ma wasaq, dan malam serta segala yang dihimpunkan pada malam gelap gelita, wal qamaru izat tasaq, dan demi bulan apabila penuh cahayanya menjadi purnama. Kita jangan anggap apa yang Allah buat itu sia-sia. Apa yang ditentukan oleh Allah mempunyai manfaat dan matlamat yang penting. Contoh, katalah MBJB nak buat pertandingan memancing, katakan. Contoh, dia guna apa? Macam mana nak tahu pada tarikh pertandingan itu berapa tinggi air laut, berapa tinggi ombaknya, kedudukan air macam mana? Sudah tentu dia tengok bulan Islam. Sebab itu kalau kita tengok bulan purnama saja, kita tahu bahawa laut akan pasang penuh. Kemudian apabila dia surut, maknanya surut habis, dipanggil surut tipak, habis surutnya. Tapi kalau 7 hari bulan Islam, 8 hari bulan, kalau dia pasang pun taklah tinggi mana. Kalau dia surut pun taklah berapa cetek sangat. Itu adalah apa yang Allah SWT permudahkan kepada kehidupan manusia. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kamu tetap melalui beberapa keadaan yang bertingkat-tingkat baik buruknya sebelum kamu menemui Tuhan, menerima kesenangan dan kebahagiaan ataupun sebaliknya. Semasa hayat di dunia ini, kita sudah tentu diminta melakukan pengorbanan. Nak pergi haji, kena korban duit. Sepatutnya nak beli sofa baru, tahan, simpan duit ni nak pergi haji. Sepatutnya tukar sport ring kereta baru, tahan nafsu, duit simpan untuk pergi haji. Jadi memerlukan kepada pengorbanan untuk pergi haji. Simpan dalam tabung haji, tak keluar, minta duit tabung haji, pergi keluar beli sport ring kereta. Orang lain boleh pergi haji, dia tak boleh pergi haji. Kita nak syurga, benda yang mahal, perlu berkorban, bangkit tengah malam, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita syurga. Jadi kesimpulan daripada apa yang Ustaz sampaikan ini, syurga adalah sesuatu yang mahal. Kita tidak boleh mendapat sesuatu yang mahal dengan kita bersukaria, bersenang lenang. Kita mesti berjihad untuk memperolehi apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan ayat yang kita tafsirkan pada pagi ini, kita baca pada pagi ini, memberi ketukan kepada manusia yang sentiasa lalai bahawa kehidupan yang lebih panjang, kehidupan yang sebenar adalah kehidupan selepas daripada kehidupan di dunia ini. Yang perlu kita buat persiapan untuk kehidupan di hari akhirat nanti. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat bercucuk tanam yang hasilnya kita akan pungut, kita akan tuai di hari akhirat nanti. Jadi cukup sekadar itu untuk pada pagi ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Aminkan doa Ustaz. Kita kena doa bersungguh-sungguh dalam keadaan kita mengalami keadaan COVID.
yang makin teruk sekarang ini, kita kena doa supaya Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tusrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifhu anna wa an ahlina wa an buyutina wa azwajina wa zararina wa biladina wa biladil muslimin. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar fa anta khairun hafiza fa anta khairun hafizan wa anta arhamur rahimin. Allahumma inna hadzal marada, ya Allah, sesungguhnya wabak penyakit ini jundum min junudik, daripada bala tentera dan tenteramu. Tusibu bihi man tasha, dia boleh mengenai dan menimpa sesiapa yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha, dan dia boleh menghindar daripada sesiapa yang engkau kehendaki. Allahumma fasrifhu anna, ya Allah, jauhkanlah wabak ini daripada kami. Wa an ahlina, daripada kaum keluarga kami. Wa azwajina, daripada istri kami. Wa zararina, daripada anak cucu kami. Wa biladina, daripada negara kami. Wa biladil muslimin, dan negara-negara umat Islam. Allahumma ihfazna mimma nakhafu wa nahzar, ya Allah, selamatkanlah kami daripada apa yang kami takut dan apa yang kami bimbang. Fa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Fa anta khairun hafiza, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha menjaga. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha pengasih daripada segala yang pengasih. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal juzami wal junun, ya Allah, minta jauh daripada penyakit sofak, penyakit kusta, penyakit gila. Wa min sayyi'il asqam, daripada segala penyakit yang berbahaya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Jika sekiranya Engkau tidak mengasihi dan menyayangi kami, nescaya kami akan termasuk di kalangan orang-orang yang akan merugikan diri kami sendiri. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.